PRN di Johor, UMNO beri tamparan KO terhadap Bersatu. Disabit rasuah, MP dakwa, SPRM balas dendam. PAS pilih UMNO bersama Muafakat Nasional hadapi PRN Johor. Tak tahan difitnah, Najib saman MP PKR. Pelik, populasi harimau meningkat jika aktiviti pembalakan berleluasa. Bersatu dan PAS akan menghadapi tamparan knockout di pilihan raya negeri Johor yang bakal diadakan menurut Timbalan Ketua UMNO Johor Nur Jazlan Mohamad bila menjangkakan PKR dan Amanah akan kehilangan sebahagian besar kerusi yang dimenangi pada pilihan raya umum 2018 atau kesemuanya, manakala DAP berkemungkinan akan semakin lemah. Katanya berdasarkan sentimen semasa, jelas Bersatu dan PAS tidak diperlukan oleh rakyat Johor dan akan menjadi sejarah selepas pilihan raya. Kebanyakan rakyat Johor menjangkakan Bersatu akan kehilangan kedudukan yang diperolehnya pada 2018. Rakyat kini sedar bahawa pemimpin Bersatu sekarang meninggalkan UMNO kerana tidak berpuas hati dengan personaliti tertentu atau melarikan diri daripada pendakwaan, katanya kepada portal FMT. Beliau berkata kegagalan dua menteri besar daripada Bersatu semasa Pakatan Harapan memerintah mendedahkan kekurangan bakat dalam parti itu. Nur Jazlan berkata UMNO mempunyai isu kepercayaan yang serius dengan PAS kerana ia tidak setia pada masa lalu dan tiada sebarang sumbangan dalam PRN Johor. Setahu kita, PAS tidak diperlukan sama sekali di sini. Barisan Nasional sudah bersedia untuk bertanding sendiri dan kita tidak perlu Muafakat Nasional. Saya percaya Bersatu lebih memerlukannya dalam keadaan ini. Beliau berkata sukar untuk melupakan pusingan U yang dibuat PAS semasa PRN Melaka. Mula-mula mengatakan ia akan bekerjasama dengan UMNO, kemudian menyokong Bersatu dan Perikatan Nasional. Nur Jazlan berkata Menteri Besar Hasni Mohamad memimpin negeri itu dengan baik sejak beliau mengambil alih pada 2020 dan adalah seorang tokoh yang disegani dalam kalangan ahli politik dan rakyat. Saya percaya masa sudah tiba untuk mandat baru bagi Hasni, kata Nur Jazlan. Ahli Parlimen Sungai Buloh Arsifa Rasa mengecam tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan mendakwa pertuduhan rasuah ke atas ahli keluarganya sebagai tindakan balas dendam susulan kelantangannya terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Sifa Rasa adalah ahli Parlimen pertama membangkitkan isu pemilikan saham Azam di Parlimen dan sejak itu ia membawa kepada pelbagai siasatan selain kecaman orang ramai. Dalam kenyataan, Sifa Rasa berkata anak saudaranya Navin Kirasiah yang bertugas sebagai pengurus Pusat Hikmat Ahli Parlimen Sungai Buloh dipanggil ke pejabat SPRM dan memberitahu dia akan didakwa atas kesalahan berkaitan kejadian berlaku pada 2017. Pada Ogos 2017, saya secara terbuka membangkitkan pada Jabatan Immigration mengenai isu bagaimana seorang ahli perniagaan Bangladesh bernama Monomiah Sidikur Rahman secara rasuah boleh mendapat permit pekerjaan Bangladesh sebagai tukang cuci dan kaki tangan di hotel dengan menggunakan dokumen palsu dan meminta Ketua Pengarah Immigration menyiasat dan mengambil tindakan. Namun pada 21 September 2017, tiga kaki tangan pusat khidmat saya, Navin, Joshua Kalesivan dan Nico Kam ditangkap oleh SPRM direman 4 hari dan disiasat atas dakwaan kesalahan cuba meminta wang daripada Monomiah sebagai balasan untuk menggugurkan isu, katanya. Beliau berkata, selepas dibebaskan, tiada pertuduhan dikenakan terhadap ketiga-tiga mereka. Saya yakin jika terdapat bukti salah laku di pihak Navin atau pihak lain, SPRM akan mendakwa mereka serta-merta. Kini sebulan selepas saya membangkitkan isu pemilikan saham Azam di Parlimen pada 14 Disember lalu, tiba-tiba dakwaan tidak berasas dibangkitkan semula oleh SPRM untuk mendakwa kaki tangan saya. Tindakan SPRM ini lebih bersifat dendam peribadi dan bertujuan untuk memburukkan imej pusat khidmat saya. Sifa Rasa mempertahankan Navin dan menyifatkan dakwaan itu palsu dan tidak logik sama sekali kerana beliau maupun yang lain dipersoalkan oleh SPRM pada 2017 tidak mempunyai kuasa untuk menentukan apa boleh dilakukan oleh Ketua Pengarah Immigration untuk menangani isu dibangkitkan. Tindakan oleh SPRM ini hanya akan merosakkan reputasinya kerana ia didorong oleh faktor peribadi dan motif tersembunyi. Jika SPRM fikir ini akan membuatkan saya atau rakan di Parlimen berundur dalam isu ini, mereka silap sama sekali, katanya.
PAS sudah menghubungi Ketua UMNO Johor Hasni Mohamad untuk mengadakan pertemuan dalam masa terdekat bagi menjayakan usaha mufakat nasional pada pilihan raya negeri nanti. Pesuruhjaya PAS Johor Abdullah Hussein berkata antara butiran yang akan dibincangkan termasuk usaha memperkasakan perjuangan ummah antara UMNO serta PAS di bawah payung mufakat nasional. Buat masa ini, kita sedang berusaha ke arah usaha jayakan mufakat nasional. PAS Johor sudah berhubung dengan pihak UMNO Johor dan telah mendapat maklum balas baik untuk bertemu Menteri Besar. InsyaAllah, satu perbincangan akan dilakukan dalam masa terdekat hasil hubungan baik antara kedua-dua parti, katanya menurut laporan Harian Metro. Abdullah berkata, PAS Pusat juga telah memberikan lampu hijau buat PAS Johor supaya menjayakan usaha penyatuan mufakat nasional itu dan beliau mengharapkan dapat mencapai persefahaman bagi tujuan berkenaan. Tambah beliau, pembahagian kerusi juga akan dibincangkan bersama kepimpinan pusat selain dalam pertemuan bersama Hasni sedikit masa lagi. Sedikit atau banyak kerusi yang akan ditandingi, ia hanya dibincangkan di peringkat dalaman saja, masih belum dimuktamadkan lagi, katanya. Pada pilihan raya umum ke-14, hanya seorang wakil PAS Johor menang kerusi DUN iaitu Najib Lab di Bukit Pasir. DUN Johor dibubarkan selepas beberapa minggu spekulasi dan gesaan daripada pemimpin UMNO bagi pilihan raya negeri diadakan. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar menandatangani watikah pembubaran DUN selepas menerima menghadap Menteri Besar Hasni Mohamad pada 5 petang di Istana Bukit Serene. PRN mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran DUN, bermaksud yang akan datang mungkin diadakan pada atau sebelum 23 Mac. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Ahli Parlimen Kanga, Amin Ahmad dan pembantu Dr. Mahathir Mohamad, Adam Mukris. Najib mengumumkan perkara itu selepas dituduh menulis selamat jalan di media sosial ketika musuh politiknya, Dr. Mahathir Mohamad, mendapatkan rawatan di Institut Jantung Negara, IJN, untuk kali ketiga pada bulan ini. Najib berkata, saman akan dikemukakan ekoran dua individu berkenaan gagal memohon maaf terhadapnya. Pembantu Atok Mahathir, Adam Mukris ini akan disaman juga sebab Ahli Parlimen Pakatan Harapan itu beri alasan dia petik posting dia dari tweet Adam. Sukar untuk percaya bahawa pada masa Atok sakit, mereka masih mampu mainkan fitnah sebegini hanya sebab nak politik. Mereka tuduh saya nafi. Lalu mereka suruh saya tunjuk aktiviti log FB saya untuk buktikan saya tak post selamat jalan. Saya tunjukkan, tulis Najib dalam satu hantaran di Facebooknya. Amin dan Adam memuat naik tangkap layar yang dikaitkan dengan Facebook Ahli Parlimen pekan itu berhubung posting selamat jalan. Posting itu dipercayai merujuk kepada bekas Perdana Menteri ke-7 yang sedang menerima rawatan di IJN. Sementara itu, Najib berkata dia bertindak untuk menyaman dua individu berkenaan kerana mereka enggan memohon maaf meskipun bukti telah diberikan. Sebab itu saya saman kedua-dua supaya peguam saya boleh tunjukkan aktiviti log original kepada mereka dalam mahkamah bagi memuaskan hati mereka. Sebarang pampasan yang diterima akan saya beri sebagai bantuan kepada rakyat, katanya lagi. Sementara itu, Amin dalam reaksi Najib mengakui kesilapan itu dan telah memadam hantaran yang dimuat naik di Facebooknya. Amin berkata dia juga telah meninggalkan komen bahawa status berkenaan telah dimuat naik pentadbir Facebook kerana tidak percaya Najib akan mengeluarkan kenyataan sedemikian. Saya ada meninggalkan komen membayangkan status tersebut ditulis oleh Saitro yang menjaga akaun Facebook beliau kerana mustahil beliau sendiri akan tulis begitu. Setelah dibuktikan status tersebut tidak benar, saya akui kesilapan saya berkongsi cuplikan layar tersebut dan menurunkan cuplikan layar tersebut daripada perhatian umum. Saya akui ini kekilafan saya kerana didorong rasa geram bila komen sedemikian boleh dibuat terhadap orang sakit walaupun berbeza pandangan politik. Justru itu, saya meminta maaf atas kekilafan tersebut, katanya dalam hantaran di Facebook. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan, Abdul Kalim Abu Samah berkata, aktiviti pembalakan sebenarnya bagus untuk populasi harimau. Menurutnya, kesan pembalakan akan menyebabkan tumbuhnya tumbuhan baru yang menggalakkan kehadiran spesies haiwan yang menjadi makanan kepada harimau. Berdasarkan fakta kajian oleh pakar, kawasan-kawasan selepas pembalakan sebenarnya bagus untuk populasi harimau. Populasi harimau akan lebih tinggi apabila berlaku pembalakan. Kawasan itu akan ditumbuhi anak pokok. Jadi kawasan itu akan dihadiri haiwan seperti kancil yang menjadi makanan harimau. Ia akan memudahkan harimau memburu mangsanya. Tetapi dalam hutan simpan, susah untuk harimau tangkap mangsa, katanya pada sidang media ketika operasi bersepadu pencerobohan hutan simpanan relai di Gua Musang. Abdul Kalim berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai dakwaan aktiviti pembalakan yang berleluasa boleh menyebabkan kepupusan harimau. Mengulas lanjut mengenai aktiviti pembalakan, Abdul Kalim berkata
berkata pihaknya sentiasa patuh dengan catuan tebangan tahunan CTT. Malah jelasnya lagi, aktiviti pembalakan hanya berlaku di kawasan hutan simpan pengeluaran. Kita di Kelantan sentiasa patuh mematuhi CTT yang ditentukan oleh Majlis Tanah Negara MTN. Kita tidak melebihi catuan tebangan yang dibenarkan, membabitkan keluasan 3,900 hektar setahun seperti dilaporkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Malah pembalakan hanya dilakukan di hutan simpan pengeluaran, bukannya hutan simpan pelindungan, tambah Abdul Halim.